أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Dan janganlah kamu membunuh diri seorang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melakukannya, melainkan kerana hak. Siapa yang terbunuh secara zalim, sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, memberikan kepada warisnya kekuasaan, tetapi jangan dia membunuh dengan melampaui batasan. Sesungguhnya dia mendapat pertolongan. Pada ayat yang berbunyi wala taqtulun nafsan lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh seorang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang diharam melakukan pembunuhan tersebut, melainkan kerana hak, ini kerana sebenar. Huraian dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang membunuh diri sendiri, itu yang pertama, atau diri orang lain dengan tidak sebenar, kerana perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Larangan membunuh diri manusia ini telah pun terdahulu sebutannya dalam ayat 151 surah Al-An'am. Di sana disebutkan yang larangan menyekutukan Allah Ta'ala, kemudian membunuh anak kerana takutkan papa, dan melakukan perzinahan. Jadi larangan-larangan itu terkumpul dalam sebuah ayat yang tersebut. Tetapi dalam surah Al-Isra dilarang, larangan-larangan tersebut terpisah dalam ayat 22, 31, 32 dan 33 ini. Kemudian lafaz illa bil haq, melainkan kerana yang hak, mana yang sebenar. Maksud di sana ada pembunuhan yang diharamkan, itu maklum. Itu membunuh, dia panggil dalam istilah fiqh, dia panggil damul maksum. Mana dam maksum, mana darah yang maksum, bukan pangkat maksum. Pangkat maksum tu Nabi dan Rasul. Ini damul maksum, mana darah yang terpelihara. Mana orang-orang beriman, darah dia dipanggil damul maksum, darah yang terpelihara. Dengan bahawa kalau dibunuh, maka hak diambil kisas ataupun bunuh balas. Maka di sini pembunuhan ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil amdin, mana pembunuhan secara sengaja. Yang kedua dipanggil shibhu amdi, dan yang ketiga ni al-khata'. Amdin mana dia membunuh dengan qasad membunuh dan menggunakan alat yang menyebabkan pembunuhan, ya, senjata api, barang-barang yang boleh membunuh, ya, pedang, pisau ataupun sebagainya. Kemudian qasad dia membunuh, maka itu dipanggil amdun. Mana amdin makna sengaja. Maka balasan dia adalah dibunuh balas setelah diserahkan kepada akilah. Akilah mana keluarga yang makan asabah. Kalau sekiranya keluarga dia bersetuju dijalankan bunuh balas, maka dibunuh balas orang. Di sana ada satu masalah, kalau sekiranya pembunuh tadi telah nampak bertaubat, ya, dan dia ni memang orang kenal asal orang baik, mungkin dia bunuh tadi mana dia tekanan jiwa boleh tak tahan, terbunuh. Kemudian nampak yang dia ni dah melakukan pengislahan, dah berubah baik, jadi keluarga tadi berpakat memaafkan dan mengambil diat musaqalah. Maknanya denda yang berat. Dia ada 100 ekor unta, dibagi-bagikan dengan harga yang unta yang mahal. Satu lagi diat mukhaffafah, 100 ekor juga tapi harga dia murah sikit daripada yang musaqalah. Maknanya akan diserahkan kepada akilah. Kalau akilah tu tengok ni pembunuh bersiri, dia kata padam ke je lah aku bunuh je lah. Itu bunuh dengan hak dia punya, mana syarak luluskan. Itu saja yang ada bunuh balas.
Adapun dua lagi dia tidak berlaku bunuh balas, dia panggil syibhul amdi. Yang kedua menyerupai sengaja, perbuatan dia sengaja, memang dipukul, tapi alat yang dipukul bukan alat yang menyebabkan kematian. Umpama rotan disebatnya, anak murid dia nakal kat sekolah, biasa 10 rotan tak ada apa, yang dia bantai 3 rotan jatuh, mati juga kawan. Cikgu pun terperanjat. Ya, itu dipanggil syibhul amdi, menyerupai sengaja. Mana perbuatan dia sengaja, tapi alat yang digunakan tidak menyebabkan pembunuh termati biasa, maka dia kena diat, dia kena ada hukuman, tapi tak bunuh balas. Yang ketiga dia panggil khata', mana pembunuhan secara tersilap. Dia 3 orang pergi dalam hutan, masing-masing ada senapang, pergi memburu. Dia tengok, ingat ke rusa, dia tembak rupa kawan dia. Itu memang dia tersilap. Itu pun tak kena bunuh balas, kena ada denda yang khas. Itu panjang perbahasan lagi lah. Jadi mana 3 yang kena itu ialah yang pertama. Itu pun diserahkan kepada akilah, bukan diserah pada lembaga pengampun. Sini lembaga pengampun, lembaga penyebuk. A dengan B ada kes, kita pula tengah-tengah, maaf, oh kawan ni tak puas hati, dia pipil belakang, lagi berpanjangan kes. Islam tu dah cantik ya. Yang boleh ialah keluarga dia. Itu dia antara pembunuh, dia panggil illa bil haq, melainkan dengan sebenar, mana dengan kelulusan syarak. Maksud melainkan agama Islam membenarkan pembunuhan itu dilakukan dalam 3 perkara, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas, az-sayyib az-zani wan nafsu bin nafs wa tariku lid-dini al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal mengalirkan darah, mana membunuh seorang muslim. Darah itu darah maksum lagi, damul maksum, yang mana mengaku tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala dan aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah, mana Rasul. Dia Nabi itu Rasul, bukan Nabi itu Tuhan. Muhammad dah Tuhan. Sesat macam-macam ini. Melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab, 3 perkara. Yang pertama, orang yang pernah kahwin dengan berzina. Ya, orang berkahwin dan merasakan hubungan yang halal, kemudian dia pergi berzina, maka dia panggil as-sayyib zani, maka dihukum dia lah direjam sampai mati. Yang kedua, nyawa dibalas dengan nyawa, sebagaimana yang tadi dihuraikan, bahawasanya membunuh dengan sengaja dengan alat yang menyebabkan pembunuhan. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agama, yakni orang yang murtad. Man baddala dinahu faqtul, orang yang menukar agama, mana murtad, faqtulu, hendaklah kamu bunuh akan dia. Setelah dikonseling, suruh dia tobat, dia degil juga, tunjuk pedang ni, pancung putus, oh degil juga, memang nak mampu ni. Pergi pancung je lah biar dia mati je ya. Hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ada yang kuat bahawa darajat Quran, hadis sahih Bukhari Muslim. Kemudian sebab membunuh diri manusia itu dilarang ialah pertama, kerana mendatangkan kerosakan ataupun bencana, sedangkan perbuatan itu adalah dilarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 56 surat Al-A'raf, wala tubsidu fil ard, janganlah kamu membuat bencana di muka bumi. Pembunuhan ini menyebabkan kerosakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan di kamu lembah kebinasaan. Yang kedua, mendatangkan mudarat ataupun bahaya, dan tiap-tiap yang membahayakan itu dilarang oleh Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala mendaki kamu supaya mudah dan tidak mendaki kamu supaya susah. Akhirnya termasuk dia benda yang menyusahkan bila membunuh akan diri. Dan begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la darar wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. La darar mana jangan buat ke darar mana mudarat, jangan buat mudarat mana pendiri kamu, itu maksud dia. La darar ay fi anfusikum, jangan buat mudarat pada diri kamu, wala dirar, dan jangan buat mudarat pada orang lain. Dalam Islam dia letak cantik, kemudaratan naklah dihilangkan. Berdasar pada hadis ni, ulama buat satu kaedah fiqh. Apa dia? Ad-darar yuzalu, semua bentuk kemudaratan hendaklah dihapuskan dan dihilangkan. Itu maknanya dia berdasar daripada hadis yang sahih. Jadi membunuh akan diri itu mudarat besar. Sebab kita dalam Islam mungkin darutul khams, benda yang penting 5 perkara. Pertama ad-din, susunan dia. Sebab tu cikar agama, maka faktul, hendaklah dibunuh, akan dia merosakkan umum. Yang kedua adalah an-nafs yang kita bincang, iaitulah nyawa, maka dia ada hukum balas ni. Dan ketiga dia adalah an-nasab, iaitu memelihara nasab supaya jangan jadi rosak. Ya, apabila nasab, bila berzina anak keluar ke anak tu tak ada nasab, dia tak boleh dibinkan dengan bapa, bukan bapa, puaka. Puaka di Jembalang dengan puaka, ya, lahirkan anak tanpa syarak, maka hukum dia tidak boleh dibinkan anak tu, ya, sebab kalau dibinkan banyak masalah akan datang. Itulah dia nak jadi waris, jadi pusaka, padahal dia tak layak. Itu bahaya, nyanyi ke budak. Waktu benda ni haram di isu kita, pernikahan tu anak penting. Itu yang ketiga, maknanya an-nasab. Kemudian al-aqlu, akal. Jika siapa menghilangkan akal, ya, minum minuman yang mabukkan, maka di rotan 40 rotan. Zaman Sayyidina Umar dia balun 80 rotan. Untuk ini kenapa 80, dia 40 had hukum hudud, 40 lagi takzir, campur gitu. Beduk 80 gitu. Ada akal kau minum arak berjadah. Dan kelima sekali, yang akhir sekali, al-mal, harta. Betul, kalau curi dia ada hukum dia, dikerat tangan, ya. As-sariqu was-sariqatu faqdu aydiyakuma nakalan bima kasaba jazaa'an minallah, nakalan bima kasaba, nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka faqtu aydiyakuma, nak akan kerat tangan dia, dan dengan syarat dia, bukan tangkap kerat, tengok pula, ya, dia mencuri sebab apa? Kalau tak ada makanan dan terdesak, ya, terpaksa curi, itu berdosa, tak dihukumkan jalan. Kemudian kalau curi pula ada nisab, ya, kalau sebiji telur tu tak ambil nisab, ya, dia seluk ke kat tangan tu tak ada nisab, dosa tetap dosa. Dan keadaan pula benda curi, benda yang terpelihara, rumah dah kunci siap-siap, dia pecah, dia rompak, ada kena lah, ya. Ini motor dia pergi kedai, enjin tak mati, mak rempit lagi kan. Dia pergi kat kedai, berhenti beli barang, enjin motor tak mati, mak rempit berdatang, masuk gear dia jalan dua je. Apa hukum dia curi? Haram curi, tapi tak boleh hukum sebab cuai daripada pemilik cuai, gantai disangkut dekat paku gitu. Yang kesangkut dia, orang pun habis sapu. Hukum mencuri tetap dosa, tapi dia tak dibenarkan jalan sebab kecuaian tuan punya. Ini dah siap jaga betul di kompak atau badan kena. Ya, itu dia antara 5 perkara penting yang disusun. Yang pertama besar, ad-din, agama. Lepas agama, betullah nyawa manusia, an-nafs, ini kita bincang. Kemudian bawah nyawa ialah an-nasab, supaya jangan perzinahan, ya. Yang ketiga ialah al-aqlu, akal. Dan keempat ialah al-mal, harta. Itu 5 susunan. Ya, harta duduk bawah kali. Orang ini terbalik, harta tak depan. Agama ke mana dia tak tahu. Ya, dia jaga perut, dia jaga harta sudah. Jadi macam hayawan nomor 4 jawab. Yang ketiga, jika dia boleh membunuh, tentulah keturunan manusia akan hapus. Ya, ada bunuh anak hidup takut mati, tak makan, macam-macam. Budak-budak dilahir semua dah siap rezeki dia. Sehingga malaikat pengambil nyawa tu, ya, makna menerima arahan. Dalam hadis menyatakan apa? Diharamkan malaikat maut mengambil nyawa seseorang selagi ada rezeki yang dikhas untuk dia belum dimakan, walau sebiji nasi, sebiji makanan. Itu dah siap, tiba-tiba dia belum habis makan. Sebab tu malaikat nak ambil nyawa, dia sebil dah tak ada setitik air untuk dia, tak ada sesuatu, makan sikit, makan dah bersih, clear,
sampai ajal baru diambil. Ya, malaikat tak pernah tersilap walaupun nama dia sama, kan? Silap mahu ambil sini semua kena gitulah. Kita kena orang lain. Malaikat makhluk la ya'suna ma amarahum, tak pernah deraka perintah Allah Taala. Kalau kena dibuat kena tepat. Tak pernah sekali pun malaikat silap ambil nyawa. Kalau silap mahu gitu. Ya, muka serupa ke kembau ke, tak ada. Dia ambil tepat. Jadi mana berhubung dengan bab rezeki. Silap sampai mereka jadi kufur dengan Tuhan, tak percaya dan mendatangkan kerosakan, bunuh anak, takut tumpah makan, besok rezeki tak dapat, macam-macam tu semua ada ajaran pahaman yang tak betul, yang dicanggah dan dibenteras oleh Islam. Sebab tu Tuhan jamin terang, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi, mereka rezeki dia siap. Cuma kita tak tahu, cari datangkan hal, datangkan usaha sikit tu je lah. Tapi bukan usaha kita memberi kesan benda dah siap tu. Allah Karim. Yang ketiga, jika dibolehkan membunuh, tentulah keturunan manusia akan hapus. Bila bunuh-bunuh habis tinggal. Yang kuat akan menindas yang lemah tu kalau dibolehkan pembunuhan, sehingga masyarakat menjadi kacau bilau. Suasana hidup tidak lagi aman dan teratur. Sebab itulah benda ni amat besar dijaga oleh Islam. Kemudian yang menyatakan pula dengan firman Allah, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Dan siapa yang terbunuh secara inyanya, secara zalim, mazlum ada dizalimi, pangkap kalau dibunuh macam-macam. Ada pula ibu sini bunuh, ya bapa dia dibunuh macam-macam ini. Semua balik bila tak jalankan hukum Allah Taala. Syariat tak jalan tu balik. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada hukum Allah Taala, syariat Tuhan, maka Tuhan dera dia dengan kesempitan dalam hidup. So jalankan hukum Islam, dan nak jalan undang Islam, jalan undang lorik dia bertahan dengan, ya, maka bala tu kan pembunuhan lah begitu gini macam-macam jadi. Tak selesai. Kita kembali pada hukum syariat, hukum Allah. Allah punya muka bumi dia tahu lah. Kita pakai hukum kepada otak manusia yang sempit, macam-macam hal berlaku, tak selesai benda. Dan siapa yang terbunuh secara zalim, secara inyanya, sungguhnya pada Ta'ala memberikan kepada waris kekuasaan. Maknanya waris dia akan bincang. Yani siapa yang dibunuh dengan cara anyanya, cara zalim, dengan tidak ada hak, wajiblah si pembunuh dibalas bunuh, dan ahli waris daripada pihak pembunuh adalah diberi kuasa memilih antara dua perkara. Yang sama ada, pertama, menuntut bela, mana kisas kepada si pembunuh. Dia kata apa? Bunuh, ambil. Yang kedua, menuntut ganti rugi, mana diat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 178 surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kamu menuntut balas, maknanya bunuh balas disebabkan membunuh orang. Jadi maknanya dia kena bunuh balas. Itu hak asal hukum dia. Yang kedua, dipilih. Mana kalau dia nak ganti rugi dimaafkan, dibincang ikutlah. Mana serahkan hukum ni, maknanya keputusan pada ahli keluarga dia. Orang lain tak ada hak, walaupun digaja ke apa, tak ada hak. Ini syariat letakkan supaya selesai masalah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qatala qatilan fa ahluhu baina khiyaratain, in ahabbu qatalu wa in ahabbu akhazu ad-diyah. Siapa yang membunuh orang mana sehingga dia terbunuh, maka keluarga yang terbunuh boleh mengambil di antara dua. Mana khiyaratain, mana dua pilihan. Dua teman, dua pilihan. Kalau suka membunuh, maka boleh membunuh, makna dia akan setuju untuk jalankan hukum bunuh, maka kerajaan jalanlah. Jangan dia jalan sendiri, tangkap dia kerat ni boleh. Ini hukum bersama dengan hukumah, hak kerajaan. Kerajaan menyembunyi hukum Islam bahawa dia selamat. Dan kalau suka ganti rugi, mereka boleh menuntut ganti rugi, dipanggil diat al-musaqalah, maka dibayar lepaslah dia. Macam tadi kita tengok gaya-gaya dia bertobat, dia bagus kan. Ni tengok 8 orang bunuh lagi orang, tu pun bunuh bersiri kan. Tu pergi padam je lah kan. Ada serah pada ahli keluarga dia. Ada pun mengenai diat, itu hukum dan kadarnya dijelaskan dalam huraian ayat 192 surah An-Nisa.
Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan dengan firman-Nya, fala yusrif fil qatl. Mana tetapi janganlah dia membunuh dengan melampaui batas. Bunuh dengan cara pancung je. Ini dia geram kawan, dia siat kawan, layat macam-macam. Simba asid dia. Kawan mati. Ini pun kau pakai karen kan. Karen seksa kan. Umur bergegar-gegar mayat begini. Ya, kalau tengok kau bunuh pancung sekejap, tu habis tu jatuh. Tak ada rasa besar butuh terus kan. Yang ni pihak waris yang menuntut bela jangan sampai umpamanya membalas bunuh dua orang atas seorang. Oh dibunuh saya, nak dua orang tak boleh lah. Yang terlibat je lah. Ya, yang terbunuh tu. Jelasnya kalau seorang anak buahnya terbunuh, janganlah membalas mana bunuh dua orang atau lebih daripada keluarga si pembunuh. Allah Ta'ala melarang perbuatan yang demikian. Malahan siapa yang membunuh, dia sajalah yang dibalas bunuh. Kemudian larangan yang demikian ialah kerana orang Arab jahiliah dulu, apabila seorang keluarganya berpangkat, menteri ke apa ada pangkat, atau berbangsa yang ada bangsawan, dibunuh orang, maka mereka menuntut supaya si pembunuh itu dihukum dan ditambah lagi dengan seorang yang lain. Puah dia pandai-pandai. Misi pula dia tak pasal orang tak terlibat kena bunuh. Ini hukum zalim. Islam bukan begitu. Mereka tidak puas hati sekadar si pembunuh itu saja dihukum bunuh, bahkan menuntut seorang lagi yang berpangkat atau berbangsa dihukum bunuh juga. Ini semua hukum karut. Ini hukum bercampur dengan nafsu mungkin. Orang panggil dendam, tak kena tempat. Atau dimasukkan ayat ini dilarang membunuh dengan cara yang kejam. Tadi satu keadaan dia nak lebih pula. Ya, yang ni cara pembunuhan dengan mengelar, ambil pisau layat melaung-laung kawan. Kan? Simba garam, simba macam-macam dah. Dan memotong-motong tubuh kawan, melekat tangan, bertukar kaki, tutup perut, belah perut kawan. Oh, itu seksa je. Yang membunuh tu tak diizin oleh syarak. Innahu kana mansura, sesungguhnya dia mendapat pertolongan. Apa makna dia? Yang ni Allah Ta'ala, yang ni ahli waris yang tidak melampau dalam menuntut bela akan mendapat pertolongan jika dia melaksanakan hukum qisas yang sebenarnya, kita hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Ataupun dimaksudkan di sini orang yang terbunuh secara inyanya dapat pertolongan di dunia kerana dapat pembelaan dengan adanya hukum qisas satu, iaitu siapa yang membunuh akan dihukum bunuh, kemudian di akhirat dihapuskan dosa dia, masya-Allah. Ya, dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala, bersihlah ia, syurga tempat dia. Si pembunuh pula akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah ayat Al-Quran yang mula-mula sekali diturunkan mengenai pembunuhan, ya. Kerana ayat ini merupakan ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah di awal Islam. Kemudian wala taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablughal ashuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Akan datang berhubung tajuk, iaitu mengenai anak yatim punya, amanah harta anak-anak yatim. Sadaqallahu azim.